Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala yughashshikumun nu'as, Allah menutup kamu dengan rasa mengantuk. Amanatan sebagai satu perkara yang boleh menenangkan kamu. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i, dan Allah menurunkan kepada kamu daripada langit ma'an, air hujan, liyutahhirakum bihi, untuk kamu bersuci dengannya. Wa yuzhiba 'ankum rijza syaitan, dan supaya dikeluarkan ataupun dihilangkan daripada kamu gangguan syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, dan supaya diikat, disatukan pada hati-hati kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan diteguhkan pendirian kamu. Okey. Sambungan daripada surah Al-Anfal, ayat berkaitan dengan peperangan Badar. Allah berfirman, ketika mana para mujahidin berjuang berjihad, disebut kat sini, yudzakiruhumullahu ta'ala bima an'ama alaihim min ilqa'ihi an-nu'asa alaihim amanan min khawfihim. Allah mengingatkan Nabi dan para sahabat ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa mengantuk kepada para Nabi dan para sahabat di dalam peperangan. Patutlah semacam mengantuk. Kau cakap pasal ayat ni, boleh ke kipas kat atas. Jadi ulama sebut yang mengantuk tu ada dua riwayat. Riwayat yang kuat mengatakan di dalam peperangan Uhud, dan ada juga riwayat yang mengatakan di dalam peperangan Badar. Qala Abu Talha, seorang sahabat Nabi bernama Abu Talha radhiyallahu ta'ala berkata, kuntu mimman asabahu nu'asu yawma Uhudin. Aku ni antara orang yang memang berasa mengantuk masa dalam peperangan Uhud. Walaqad saqata sayfu min yadi miraran yasqut wa akhudhu wa yasqut wa akhudhu. Abu Talha kata, tengah-tengah perang tu, pegang pedang, pedang jatuh ni, jatuh angkat balik, Allah, jatuh balik, aku ambil, jatuh aku ambil, berkali-kali kata. Jadi tuan-tuan, mengantuk ni sebenarnya keamanan bagi kita, bagi manusia. Sebab tu kalau orang dia banyak hutang, banyak penyakit, dia tak boleh tidur tuan-tuan. Dia serabut kepala, pening kepala. Antara orang yang sakit kepala sekali, orang yang tak tahu bila nak buat tarikh pilihan raya tadi. Dia memang confirm tadi tidur, wajib guna. Ya, jadi orang yang boleh tidur ni, bayang tengah berperang boleh tidur. Ya, ini nikmat yang Allah beri kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ma kana fina farisun yawma badrin ghayra al-miqdad wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tahta syajaratin wa yabki hatta asbaha. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan pengalaman beliau dalam perang Badar. Dia kata dalam peperangan Badar ada seorang sahabat sahaja yang menunggang kuda, iaitulah Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala. Dia seorang, dia ada kuda. Ada riwayat kata Ali pun ada kuda. Dua orang aja. Yang pastinya hanya ada 2 ekor kuda sahaja. Berbeza dengan orang kafir yang dia beratus ekor kuda. Walaqad ru'aytuna wa ma fina illa na'imun. Sayyidina Ali kata, yang aku ingat dalam perang Badar tu, aku pun tidur sekali, sahabat-sahabat pun tidur sekali, tak macam mana mengantuk sangat hari itu. Ya. Ada ulama kata sebelum berperang, ada ulama kata tengah berperang tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi seorang yang tak tidur. Wa huwa yusalli tahta syajaratin wa yabki hatta asbaha. Nabi aku lihat masa tu tengah sembahyang di bawah pokok
Dan Nabi menangis sampai subuh. Oh, maknanya malam tadi, ya. Besok nak pegang, malam tu tidur dah. Jadi tuan-tuan, setengah orang tak boleh tidur. Ya, kalau besok nak berperang, memang tak boleh tidur lah. Ya, pasal kenangkan besok nak berjihad. Ya, dah prepare ke belum, munajat pada Allah supaya Allah berikan kekuatan hati, istiqamah dan sebagainya. Tapi takdir Allah malam tu, besok nak perang, sahabat tidur belaka. Dan Nabi tak marah. Ya, nak kabarnya boleh tidur. Kan? Cuma jangan banyak tidur lah. Tidur boleh tapi jangan banyak tidur. Besok nak perang, ngantuk lagi ya Rasulullah. Tak boleh lah macam tu. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala an-nu'asu fil qitali amanatan min Allah wa fis salati min asy-syaitan. Mengantuk dalam peperangan anugerah daripada Allah, tapi mengantuk tengah sembahyang daripada setan. Aku tambah dan dalam kuliah maghrib juga. Mengantuk, sedaplah ceramah malam mengantuk. Ya, Abdullah bin Mas'ud kata, orang tengah berperang mengantuk itu merupakan kurniaan Allah. Ya, mana boleh tidur je tengah orang berdebar, sakit berdebar, bunyi peluru, piau, semua ni kan. Tiba-tiba boleh mengantuk. Kan canggih tu, orang boleh tidur. Ya. Kita masa belajar dekat Mesir dulu, tengok orang Arab kan, yang buat jalan, yang apa, yang tembuk jalan tu, yang pakai ada kot, kalau dia letak penatang tu, bergeguah dia ke rumah kita. Kan. Dan kalian pun tengok, masa dia tengah boring tu, member dia tidur sebelah tu. Semua dia bertidur dia. Dia tak berasa kiamat tu. Tidur, tak ada sangat bangun. Kata apalah. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, Allah bagi rasa mengantuk. Yang kedua, Allah turunkan hujan. Besok pagi tu hujan turun dengan dua sebab. Yang pertama dia kata dekat sini, hina sara ila badrin wal muslimuna bainahu wa bainal ma'i rablatun fa asaba muslimuna dha'fun shadidun wa alqa ash-shaytanu fi qulubihim al-ghayz yuwaswisu bainahum taz'amuna annakum awliya'u Allah wa fikum rasuluhu wa qad غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وثبت الرب حين أصابه المطر. Ibn Abbas cerita, dah lah tidur, malam tu siap mimpi projek lagi. Kau canggih. Buat mana boleh tak aku tak faham. Ya. Mimpi projek bukan seorang, ramai-ramai pula tu. Hai. Haji mimpi malam tu. Dia pun dia kata, macam tak cap dia, macam nampak suara tu kan. Ramai sahabat mimpi accident betul tak? Mimpi accident bahasa kita tau. Betul bahasa kita accident kan? Ke korang guna bahasa apa? Kita rata, kita mimpi akhir balik. Warak betul korang. Masa saya kat Syria pun, budak-budak Arab, budak Rusia, dia punya istilah pun sama juga. Ya, dia kata malam tadi aku mimpi istidam. Istidam ni accident, pelanggaran dia kata. Sama juga istilah dia punya. Jadi bila mimpi accident, kan, air tak ada. Jadi sahabat dah susah hati, macam mana ni nak mandi wajib, ni nak sembahyang sekejap lagi ni, macam mana ni. Maka setan pun masuk dalam hati diorang. Dia kata, korang perasan korang ikut Nabi, korang perasan korang ni wali-wali Allah, kau nak sembahyang macam mana? Accident, ya, tidur mimpi projek, confirm tak sah sembahyang subuh. Bila sembahyang subuh tak sah, kau berdoa pun confirm Allah tak terima. Jadi ada di kalangan para sahabat dah tak sedap hati. Baik, betul ni, macam mana ni kan? Lalu Allah Ta'ala turunkan hujan supaya para sahabat ni rasa tenang, diorang pun boleh mandi wajib, boleh minum dan mengukuhkan kedudukan mereka. Kawasan tu pasirnya jerlus, ya. Tapi bila turun hujan, dia jadi keras kawasan tu dengan sebab turun hujan. Jadi para sahabat pun boleh mandi wajib pada pagi itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, ya, kawasan mujahidin berkemah tu, dia punya tanah jadi melekat, jadi elok.
Dia tak macam kawasan yang tak ada hujan tu, pasir dia, aku nak cakap payah lah, pasal negara kita bukan negara berpadang pasir ni. Macam kau lari dekat pantai macam mana, macam tu lah, pasir tu berat. Bila turun hujan, pasir tu jadi melekat gitu. Jadi Allah pun turunkan hujan untuk menghilangkan rasa was-was dalam hati para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Cuma mimpi aksiden ni tuan-tuan, dia tidak berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, dan seluruh Nabi tak pernah mimpi aksiden. Nabi kata mahtalaman nabiyyu qattu. Para Nabi Rasul tak pernah mimpi benda macam tu. Kita standard seminggu 8 kali mimpi macam tu. Contoh. Masa belajar kat Syria dulu, budak-budak ni kan, yang mimpi aksiden tu, Arab ni satu je. Kadang-kadang Arab ke Rusia ke Turki, dua jenis malas mandi pun tak. Malas mandi. Tak aksiden pun tak mandi, aksiden pun tak mandi juga. Jadi masuk kelas lagu rock macam tu lah kan. Lagi-lagi kalau ada subjek Al-Quran, orang sajalah, bila ada subjek Al-Quran, nanti kena hafalan, kena tasmih, Syekh nak dengar. Jadi bila Syekh kata, kau baca, dia kata ana ma'zur, dia kata ana ma'zur, aku diuzurkan. Fahamlah istilah ma'zur tu, mana tak mandi wajib lah tu, itu biasalah. Syekh kata, oh tak mandi wajib, ya mesti. Ambil kapur, ya akan lepas, kau kena tulis kat bawah hitam, tulis ayat yang kau hafal tu, kena juga. Ya, tulis tak apa, jangan baca, tulis lan tanalul birra, sambung alamak, kena juga, ingat boleh lepas. Okeylah, yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika mana Allah mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama-sama dengan kamu, fasabbitul ladzina amanu, maka hendaklah kamu wahai malaikat tetap bersama dengan orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, akan aku campakkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa ketakutan. Fadribu fawqa al-a'naqi, maka pukullah, tentaklah, pancunglah fawqa al-a'naq, di atas tengkuk-tengkuk mereka. Wadribu minhum kulla bananin, dan pukullah kepada orang kafir ini kulla bananin, semua anggota badan mereka. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu, demikian itu kerana mereka telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, dan barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah maha dahsyat balasannya. Zalikum, itulah bagi kamu wahai orang kafir, fazuqu, maka rasakan, wa anna lil kafirin azaban nar, sesungguhnya bagi orang kafir azab neraka yang pedih. Disambung dalam cerita ini dikata, wa amadahu Allahu nabiyahu wal mu'minin bi alfin minal malaikati, Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada para mujahid pada hari itu seramai 1000 para malaikat. Wa kana Jibril fi 500 mujannabah wa Mikail fi 500 mujannabah aidan. Malaikat turun 2 kumpulan, satu kumpulan diketuai oleh Jibril seramai 500 malaikat, dan satu kumpulan lagi diketuai oleh Mikail seramai 500 malaikat. Wa fi maghazi al-umawi. Okey. Jadi dalam peperangan Badar ni, kita sedia maklum Allah Ta'ala turunkan pertolongan melalui malaikat. Antaranya malaikat turun, Sayyidina Ali nampak malaikat turun, tapi malaikat turun berupa dengan rupa manusia. Sebab tu Nabi SAW, Nabi ni dia tengok Jibril seumur hidupnya 2 kali aja dalam rupa asal Jibril. Rupa asal hanya 2 kali dalam hidup Nabi SAW. Yang pertama ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi kata, aku melihat kakinya di bumi dan kepalanya jauh di atas langit. Ya. Dan ditunjukkan Jibril ini ada 600 sayap. Ketika dia bertemu dengan Nabi, Jibril ini hanya buka 2 sayap sahaja.
Bila dibuka dua sayap, Nabi kata maka maka gelaplah timur dan gelaplah barat. Baru dua sayap dibuka, gelap habis dunia ni. Ya. Kalau dibuka 4, 5, 10 aku tak tahu nak cerita kat apa. Ya, itu Jibril Raisul Malaikah. Kali kedua Nabi lihat ketika dalam peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj, yang dia mengiringi Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Manakala hari-hari yang lain ketika diturunkan wahyu, Jibril akan berupa dengan rupa manusia biasa. Dan kebiasaannya Jibril akan berupa dengan rupa sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Dihyatul Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat nama Dihyatul Kalbi. Nabi kata Jibril kalau turun, dia berupa dengan pukul kau. Sahabat dia kata, tengok orang kan. Dia tak kata macam tu lah, tak bertabah. Dia pun berhak lah. Orang kata bukan berhak lah, maknanya dia ada perasaan. Kau ingat senang apa? Ramai-ramai muka orang, Jibril pilih muka sahabat ni. Maknanya orang ni baik, mukanya handsome kan. Untunglah nak kata macam mana rezeki dia. Ada seorang sahabat Nabi kan, dia Nabi cerita, Nabi kata Dajjal ni rambut kerinting, mata terkeluar, tengkuk pendek, mukanya lebih kurang macam Nabi tu macam kau ni. Ada seorang sahabat Nabi, Allah, sahabat kata macam mana ya Rasulullah? Dia macam minta, dia pun menangis. Dia kata ayadurruni shibbuhu ya Rasulullah, adakah dengan sebab rupa aku macam Dajjal, aku ni membahayakan keselamatan awam ya Rasulullah? Nabi kata la, anta mu'min wa huwa kafir. Tidak, kau tak bahayakan orang, kau mukmin, Dajjal tu kafir. Keuntungan sahabat yang muka macam Dajjal ni, apa keuntungan dia? Nabi sebut dengan lidah Nabi. Nabi kata anta mu'min, kau orang mukmin. Kira senang apa nak dapat macam tu. Nabi kata anta mu'min. Semua tu orang mukmin belaka, semuanya muslim belaka. Tapi bila Nabi kata anta mu'min, itu satu kelebihan. Jadi untung juga sahabat yang muka macam Dajjal ni tuan-tuan. Maka Nabi kata tak, kau mukmin, Dajjal kafir. Tuan-tuan, muka serupa tak apa, jangan perangai serupa. Tengok muka Haji, macam muka Ayah Hafir ni, muka Haji. Haji Hafir je, kau jangan. Ada makan sipur kejap lagi je kan. Sekali tengok macam muka Najib aja. Bukan. Tengok macam muka Kak Mah, bukan. Dengan muka sama tak apa, jangan perangai sama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebab kita ni semua ciptaan Allah Taala belaka. Kemudian antaranya lagi pertolongan malaikat itu turun. Wa fi maghazi al-umawi anna al-Habbab lamma qala dhalika nazala malakun min as-sama' wa Jibril jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Habbab bin Al-Munzir memberi pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lokasi mujahidin, Nabi kata okey, kita berkemah di sini. Lalu sahabat yang bernama Habbab Al-Munzir dia kata, ya Rasulullah, amanzilun anzalaka Allahu amra'yun aw makidatun. Dia kata, ya Rasulullah, tempat yang Nabi cadang ni berdasarkan wahyu Allah ke ataupun ini pendapat peribadi Nabi? Pendapat, ialah strategi Nabi. Nabi kata ini bukan wahyu tapi ini pendapat aku. Maka sahabat dia kata, ya Rasulullah, kalau ini pendapat kau, saya rasa tempat ini tak sesuai, kita pindah tempat lainnya lebih tinggi ya Rasulullah. Masa tu Jibril ada. Jibril ada tepi Nabi SAW. Faltafata Rasulullah SAW فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن الرأي ما أشار به الحباب بن منذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. Jadi bila Habbab bin Munzir bagi cadangan tu, kita pindah tempat lain, Jibril ada tepi Nabi tau. Tiba-tiba datang seorang lagi malaikat. Dia kata, ya Muhammad, Allah kirim salam kepada kau, dan Allah kata pendapat yang benar, yang bagus ialah pendapat Munzir ini, Habbab bin Munzir. Mana kau pindah di lokasi itu? Nabi pun tengok malaikat. Nabi tanya dekat Jibril,
Jibril, betul ke malaikat ni? Kau kenal tak malaikat ni? Confirm ke tidak ni? Jibril tengok dia. Jibril kata, apa kat sini? Maqulul malaikati a'rifuhu ya Rasulullah. Bukan semua malaikat aku kenal. Kaburnya. Tak kaburnya malaikat ramai memang. Malaikat banyak, tak tahulah berapa juta triliun. Ya, bila Allah kata dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kan? Dan datanglah Tuhan kamu dan malaikat bersaf-saf, maknanya ramai sangat. Ya, ramai sangat. Kan kita pernah sebut setiap hari seramai 70,000 malaikat akan naik bertemu Allah. Naik hilang, naik hilang, naik hilang. Setiap hari 70,000. Setiap hari. Dia tak, bukan dia naik dia turun balik, tak. Naik dia hilang, naik dia hilang. Maknanya malaikat ni amat ramai. Ya. Sampai Jibril pun tak sempat nak ta'aruf belaka. Jibril kata, aku bukan kenal belaka wahai Muhammad. Tapi dia kata, betul, innahu malakun wa laysa bisyaitan. Dia malaikat, bukan syaitan. Maknanya betul pendapat sahabat Nabi yang minta supaya Nabi berpindah ke lokasi yang lain. Jadi Nabi pun pindah ke lokasi yang lebih strategi untuk menentang tentera-tentera kafir yang datang daripada Makkah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman. Kita sedia maklum kalau ayat yang Allah guna ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ayat itu kategorinya madaniyatun, diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau Allah kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu ayat dipanggil makiyatun, diturunkan di Makkah. Wahai orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, zahfan yang ramai, tentera yang ramai, fala tuwalluhumul adbar, jangan sekali-kali kamu lari meninggalkan musuh. Mana berhadapan dengan musuh, nampak musuh depan mata, lari, jangan buat kerja macam tu. Allah kata apa? Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang melarikan diri bila dah bertemu dengan musuh, nampak depan mata, musuh dah nampak depan mata, tiba-tiba kau lari ke belakang. Kau nak lari boleh dengan dua syarat. Illa mutaharrifan liqitalin, kau lari untuk mutaharrifan liqitalin, untuk menyusun strategi baru, bukan lari mundur kejap. Ya, kita susun strategi balik, kita akan serang dia semula. Itu dibenarkan. Au mutahayyizan ila fi'atin, ataupun kita tengok musuh ramai, kita mundur, kita lari, bukan nak lari, tapi nak cari kumpulan yang lebih ramai untuk bersama dengan mereka, supaya kita pun ramai juga untuk lawan kali kedua. Kita dah cerita bab ni dalam kitab jihad yang kita dah khatam dah itu, tuan-tuan. Ya, dah khatam itu berkenaan dengan lari dalam medan peperangan. Ya, lari dalam medan peperangan ni antara 7 dosa besar. Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkan diri kamu daripada 7 perkara yang menghancurkan kamu, dosa-dosa besar. Antaranya al-firaru yawma zahafi, melarikan diri ketika peperangan. Allah kata sesiapa yang melarikan diri tanpa 2 sebab tadi. Sebab pertama, lari untuk susun strategi baru, dibenarkan. Lari yang kedua, untuk cari kumpulan yang ramai untuk lawan balik, dibenarkan. Tapi kalau kau lari, hari tu balik rumah, masuk ke selimut, duduk buat katil, duduk dalam peti ais, buat macam ni, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, dia kembali dalam keadaan mendapat kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, oh jangan main masuk neraka jahannam. Lari pada medan perang, masuk neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Okey tuan-tuan, disebutkan dalam sebuah riwayat an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahasa an-nasu haysatan wa kuntu fi man hasa faqulna kayfa nasna wa qad fararna min az-zahfi wa bu'na bil ghadab thumma qulna law dakhalna al-madinata fabitna
ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم فقلنا نحن الفرارون فقال لا بل أنتم عكارون أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين فأتيناه حتى قبلنا يده. Abdullah bin Umar menceritakan, satu hari kami diutuskan oleh Nabi SAW dalam sebuah operasi dipanggil Sariyah. Dalam istilah peperangan ini dia ada Ghazwah dan juga Sariyah. Ghazwah peperangan yang Nabi pergi, Ghazwatu Badrin Nabi pergi perang Badar, Ghazwatu Uhudin Nabi pergi perang Uhud, Ghazwatul Khandaq Nabi pergi perang Khandaq. Tapi bila digunakan perkataan Sariyah, Sariyah di mana operasi yang Nabi tak pergi, Nabi hantar sahabat saja. Tapi kalau kita baca Sariyah, kalau kita baca Sariyatun, ada alif, Sariyatun, itu maknanya tiang. Itu. Jadi Abdullah bin Umar cerita, satu hari kami diutuskan oleh Nabi untuk mengikuti satu Sariyah. Tak macam mana kami lari daripada operasi tersebut dengan sebab musuh ramai dan sebagainya. Bila kita orang lari, dan aku pun antara orang yang lari. Jadi tuan-tuan, ya, kita jangan action lah, ya, kita jangan rasa kita bagus sangat. Kalau para sahabat Nabi pun mengaku pernah lari daripada medan perang, yang kita yang cap ayam, yang cap kelapa laut Afrika ni lebih afdal lagi lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita orang lari ni, kita orang dah susah hati, apalah nak jadi kan, lafaz mu'na bil ghadabi. Kita balik ke Madinah dalam keadaan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat kata, jom kita jumpa Nabi, kita mengaku kesalahan di depan Nabi SAW, ataupun Nabi terima taubat kita, ataupun kita terus pergi perang. Kami pun masuk ke Madinah. Masa tu Rasulullah SAW belum sembahyang lagi, sembahyang subuh. Nabi kata, siapa tu? Nabi dengar pasal bunyi orang ramai kan datang. Yang lari ni bukan seorang, ramai masuk ke dalam masjid. Siapa yang datang tu? Nabi kata. Lalu kami kata, nahnu al-farrarun, kamilah orang yang melarikan diri daripada medan perang. Nabi kata apa? La bal antum akarun, bahkan korang ni bukan lari pada perang, korang lari untuk menyusun strategi semula. Nabi kenal sahabat-sahabat dia, bukan penakut, tetapi Nabi tahu berdasarkan mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Nabi tahu situasi yang sahabat tu hadapi sampai terpaksa lari ke dalam Madinah. Maka Nabi kata, ana fi'atukum, aku pun termasuk di kalangan kamu, wa ana fi'atul muslimin, dan aku juga di kalangan orang-orang Islam. Maknanya perbuatan kamu tak salah dengan syarat kau nak lawan semula. Tapi kalau terus balik lari buka kedai cendol dengan dua tijanai, lepas tu orang ajak pergi tempel poster tak nak belaka, tu berat nanak tu. Tak boleh macam tu, ya. Sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, la tatamannau liqa'al adu, jangan sekali-kali korang berangan bertemu dengan musuh. Ya, orang pergi perang, pergi jihad ni tak tahu hati ni dia boleh berubah. Ya, masa tengah berkumpul semangat, takbir, masuk di medan perang bunyi kemung. Bunyi kuda tak ada malam ni, walaupun berkumpul bang. Contoh, ya. Bukan senang kan? Bagi tengok, macam kalau kita dekat video kat Syria tu kan, tengah-tengah masuk medan perang, dah dengar Al-Jarih, Jarih ni orang cedera. Ada orang cedera, bawa kawan nak ambil kau tengok ni teguran tu macam tu. Tapi Nabi sebut, ya, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, orang yang syahid, dia sakit tu seperti kena sengat semut saja. Macam tu je kan? Itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut, orang syahid
dia kena rasa sakit tu macam kena gigit semut, pedih, macam tu je. Yang rasa sakitnya kita yang hidupnya dahsyat, pecah kepala bangun, perut tu mulai putus tangan, kita orang tu dah masuk syurga dah kan, dah lepak dengan awet, raja adik yang manis, teng so pipikmu dipipik, teng kan, dia dah enjoy dengan bidadari dah. Kita ni tu bukan senang nak berjihad ni ya. Kalau hati kita tak kuat, hubungan kita dengan Allah tak kuat, bukan senang nak dapat syahid. Macam kita pernah cerita dulu kan, bagaimana Allah Ta'ala pilih Al-Syahid Dr. Abdul Aziz Rantisi ya, malam-malam qiyamul lail menangis, akhirnya diberikan syahid oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kematian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman lagi, falam taqtuluhu. Bila kita berperang, bila kita lawan musuh, kadang-kadang kita overconfident. Dalam perang Badar, sahabat cerita kan, bila malaikat turun ni, nampaklah malaikat turun, berapa orang naik kuda. Ada sahabat tu kata, aku baru nak tetap Allah, putuskan kepala. Ya betul ni, tahu sangat sedang aku cek kan. Dia baru nak tetap, mamat depan kafir dah patah kepala. Dia nak Allah, hidup putus pula. Biar betul sedang aku ni. Nabi kata bukan kau yang tetap, tetapi malaikat yang tetap. Ya, malaikat yang tetap. Sebab Allah kata fadribu kulla banan. Allah kata kepada malaikat, tetap tengkuk mereka dan tetap setiap anggota badan tentera kafir. Nampak pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila macam tu, kadang-kadang manusia ni dia ada perasaan confirm kita menang. Yang main-main, maka Allah kata apa? Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang bunuh mereka, tapi Allah yang bunuh mereka. Korang ni jadi penyebab je. Kau tembak tu sebab je. Kalau Allah kata tak mati, tak mati. Cakap banyak kan kau. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha harama. Bukanlah engkau yang melontar, idh ramaita, ketika mana engkau melontar, walakinallaha rama, tetapi Allah yang melontar. Yang bagi tepat tu Allah. Engkau manusia ni sebab je. Kalau Allah kata tak kena, tak kena. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Dan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada orang mukmin kemenangan yang hebat. Bala ni kena keadaan makna dia. Dalam peperangan, kalau bala dalam peperangan dia bukan makna dengan bala bencana, tapi dengan makna kemenangan. Ada ulama tafsir kata dengan makna kemenangan. Dan ada ulama tafsir kata orang yang disebutkan istilah bala dalam peperangan, dia lawan habis-habisan. Itu makna dia. Innallaha sami'un alim. Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Zalikum, ketahuilah bagi zalikum, perkara itu bagi kamu. Wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Sesungguhnya Allah melemahkan segala perancangan orang-orang kafir. Ini Allah nak ajar kepada kita adab dalam peperangan, bahawasanya yang memberikan pertolongan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun nak berperang dah tak lama lagi ni tuan-tuan. Tapi rasa-rasa macam lambat lagi. Pasal 5 tak start lagi tuan-tuan. 5 dekat Langkawi tu kan. Sebab 5 tu masyur. Tu. Lepas habis 5, kemungkinan berlakulah pilihan raya. Wallahu a'lam bissawab, dibubarkan parlimen dan sebagainya. Kita buat kerja tuan-tuan. Ya. Semoga Allah berikan kemenangan kepada Islam, insya-Allah. Amin. Kita harapkan sangat kepada Allah. Walaupun kita tahu kita dosa banyak tuan-tuan, dosa kita banyak, amalan kita amat kurang, tapi kita mengharapkan dengan kasih sayang Allah, Allah berikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Amin. Walaupun kita tengok sejak semenjak ni, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu kita ni kena jaga adab dengan Allah. Allah kata dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah.
Jangan sekali-kali kau cakap besok aku buat, besok aku buat, besok aku buat, kecuali mesti kau kata insya-Allah aku buat. Confirm kita menang. Don't worry lah, confirm menang punya. Jangan cakap macam tu. Saya nasihatkan diri saya kepada penceramah-penceramah Pakatan Rakyat, ustaz ke siapa-siapa ke, jangan overconfident. Mulut jangan overconfident. Jaga adab dengan Allah. Kita kata insya-Allah kita pertahankan Shah Alam, insya-Allah kita pertahankan Selangor, insya-Allah kita mendapat Putrajaya, insya-Allah. Takbir. Allah. Jaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bunga-bunga kemenangan tu dah nampak, insya-Allah. Antara contoh bunga kemenangan apa dia? Are you ready to sign? Yeah. Are you ready to sign? Yes. Are you ready to sign? Yes. Are you ready to be in? Oh, tangan kau faham juga rupanya. Tak tahu, sekadar buat suka-suka je lah orang kata ya. Malu juga Syekh. Ni gaul ni. Cik cawa mau pikul lagi lah. Tong-tong lah. Coba mari kita memberikan tepuk tangan untuk saya, untuk dia kepada untuk menggaul mi kuih tiaw sekali ni ha. Tak naik lagi mamak cerita tu. Nak naik macam mana dia tak naik kuda tu tak lambat. Apa kena style. Dalam tak naik gaul bi atas tu. Malu member tu tak. Mamak tu profesional. Aku dipanggil untuk membuang duit untuk nyanyi tu je. Bukan gaul mi harga lain tu tak. Ha. 2 juta tu untuk apa kena style. Itu untuk apa kena style. Jadi 2 juta. Gaul ni tambah lagi 500,000. Kalau ada saya 500,000 boleh gaul mi sekali. Ni tak, dia tak bumbus sekali dalam jadual kan. Tak bayar. Member tu tak gaul lah apa barang. Bila keadaan macam tu keluar kabut, besok keluar kenyataan, kami terpaksa sebab nyawa saya terancam. Cewa, nyawa saya terancam. Pira. Bodoh jadi. Jadi tuan-tuan, kita ni jagalah adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ya, kebangkitan, orang makin sedar, rakyat makin sedar, masyarakat makin faham. Kita pula dah canggih sekarang, ada trailer dah. Kan? Dia orang tak ada trailer, dia pakai lori lembu je. Lori flatload tu kan, lembu tak mana-mana, lori je tinggal. Dalam benda lori tu dijamak. Jauh beza je. Walaupun kita ni dengan duit tak ada, tapi subhanallazi khalaq. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia dermawan ini, ya, pakat share belaka dapat trailer baik punya negara berkebajikan smackdown. Dia orang belasah atas lori lembu. Ayah Musa. Tuan-tuan, kita seronok tengok benda macam tu. Mana-mana ceramah ada sambutan. Seronok. Tapi jangan lupa dengan Allah. Maka Allah kata, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Bukan kamu yang memerangi, yang membunuh mereka dalam perang Badar, tapi Allah yang memerangi mereka. Wa man nasru illa min indillah. Bila Allah turunkan malaikat, ada ulama kata 1000, dalam tafsir kata 3,000 malaikat. Turunlah malaikat ke Atramin ke benda yang turun, yang memberi kemenangan siapa dia? Allah. Allah, itu akidah kita. Itu akidah kita. Menang Allah kalah, Allah rahimah walakin Allah haramah. Ayat ini yang biasa kita dengar ya dalam video-video dekat Syria. Kan setiap kali mujahidin nak tembak, setiap kali mujahidin nak tembak kita kebal, dia akan baca ayat ini, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramah. Bukan kau yang melontar, tapi Allah yang melontar. Aku bila baca ini aku ingat masa budak dulu. Kita budak baca lama dah ayat dibangun, tapi salah guna. Untuk apa? Untuk melontar buah pelam jiran. Wa ma ramaita idh ramaita. Buah pelam apple baik punya santap ni. Kau bacalah ayat bagi kena. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah. Pujuk tak kena tuan-tuan. Kau tak gelap sebutnya. Jadi Allah yang mengenakan kepada musuh-musuh, ya? Dan Allah beri bantuan untuk supaya orang Islam rasa seronok dalam peperangan Badar. Memanglah orang tak bersiap sedia kan, tak prepare, tiba-tiba dapat maklumat
di pertengahan jalan kita berperang, masa itulah ya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala amat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu, rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi yani yawm Badr, faqala ya Rabb in tahlik hadhihi al-isabata falan tuhbat fil ardi abadan. Faqala lahu Jibril khudh qabdatan min turab farmi biha fi wujuhihim. Fa'akhadha qabdatan min turab farama biha fi wujuhihim fama min al-musyrikin ahadun illa asaba 'ainayhi wa munkharihi wa famihi turabun min tilka al-qabdah fawallaw mudbirin. Daripada Abdullah bin Abbas cerita dalam peperangan Badar ini, Nabi berdoa, ya Rabb, ya Allah, in tahlik hadhihi al-isabah, kalau kau kalahkan kami ya Allah, fala tuqbal abadan, takkan kau disembah selama-lamanya. Inilah yang kata pasukan Islam yang betul-betul nak pertahankan akidah. Kalau kau kalahkan kami ya Allah, selama-lamanya kau takkan disembah. Maka Jibril kata ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, ambil qabdatan min turabin, ambil pasir segegam, dan kau balik kepada orang kafir. Orang kafir 1000 orang, betul tak? Kalau ikut segi logik, segegam ni pada muka seorang kan, muka seorang kan. Ini dengan segenggam tu Allah jadikan pasir tu masuk ke dalam mata dan masuk ke dalam lubang hidung orang kafir. Kerja Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mana pernah dengar lah cerita-cerita panglima-panglima Islam dulu lah kan, wali-wali dulu kan. Dia yang berperang lawan Jepun ke lawan Korea, lawan badminton tuan-tuan. Lawan penjajah dulu kan. Dia ambil pasir itu, dibaca wa ma ramaita iz ramaita wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bila dibalik, Allah takdirkan jadi terbuat sengatlah ke penjajah-penjajah ni. Ya. Satu lagi dia baca ayat syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Syahatil wujuh di mana dirobak-robekkan muka mereka, disiat-siat muka mereka. Ini pun ada doa yang diajar oleh wali-wali Allah ketika berjuang berjihad dulu dan diberikan kemenangan. Yang ni ada kemunasabahannya. Tapi kalau kita belajar ilmu kebal supaya tak mati di medan perang, tu dipanggil goblok berdiri. Orang nak syahid dia, anak pakai ilmu kebal Ustaz, insya-Allah tak mati dah, bodoh lah kau ni. Orang pergi perang nak mati, kau pergi pakai ilmu kebal, siapa suruh kan? Tidak suruh kau ni. Kalau lah ilmu kebal ni dibenarkan, dah lama Nabi ajar dekat para sahabat kan? Nabi ajar, kau tak mati, kiri, kanan, kan? Kena tikam tak mati. Tak, sahabat semua nak kepada kematian. Maka pasir itu masuk dekat mata, masuk dekat rongga, dekat telinga, dekat mulut, dekat hidung dan sebagainya, menyebabkan orang kafir tak boleh nak berperang. Yalah, kalau mata dah kena, tak nampak apa yang berlaku kat depan. Dah lah mata kena, hidung pula kena. Macam kita kena gas FRU macam mana? Macam dah macam mata pun kamu, timus pun keluar, jalan macam gila macam tu kan. Ataupun kalau tuan-tuan pernah makan apa, sabun, tengah-tengah makan sabun termasuk kat hidung, full lah, baik punya. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Ayat ni, ayat yang ke-19, Allah kata kepada orang kafir, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu, faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Jikalau kamu meminta pertolongan kepada Allah, maka akan datang pertolongan Allah kepada kamu. Wa in tantahu, jikalau kamu berhenti daripada menyekutukan Allah, fa huwa khairul lakum, itu yang sebaik-baik bagi kamu. Tetapi wa in ta'udu na'ud, tetapi kalau kamu kembali kufur kepada Allah, na'ud, kami akan balas kamu, kami akan kalahkan kamu. Falan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat, maka tidak boleh memberi kemenangan kepada kamu kumpulan kamu sedikit pun walaupun mereka ramai. Ramai macam mana pun kalau Allah tak izin, tuan-tuan,
antara rahsia kemenangan di Kelantan yang kita pernah menang 2 kursi juga Kelantan kan. Tahu rahsia dia apa? Antara rahsia dia ialah diorang berzikir tak berhenti. Antara zikir yang diorang baca ialah Qul huwallahu ahad. Ya. Sehingga ada di kalangan tok guru pondok ni yang tidak berkemampuan untuk ceramah memimpin pilihan raya, diorang diberikan amanat untuk membaca Qul huwallahu ahad mengikut bilangan pengundi. InsyaAllah berapa ramai pengundi? 60,000. 60,000 lebih kurang. Kita kena baca 60,000 tuan-tuan. Macam boleh tak boleh? Slow macam tu. Boleh ke tak boleh? Tak macam tu lah nak menang. Nak menang kena semangat. Bisa ukur boleh. Mata darah boleh. Sembang mengaku boleh. Qul huwallah tak boleh. Jadi saya cadangkan bermula pada malam ini kita duduk saja, pegang tasbih, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari baca. Nak cecah 60,000 bukan senang apa? Berak puasa ke susah. Nak boleh berhabis 60,000. Tapi bila kita buat ramai-ramai, insya-Allah sebenarnya bukan bilangan itu yang beri kemenangan, tetapi Allah yang berikan kemenangan kepada kita tuan-tuan. Boleh tak boleh? Insya-Allah. Ya, kita kena kalau agak-agak lupa lalai mengaku merepek, bini tu dah bang, Qul huwallah bang. Qul huwallah. Lepak-lepak buat tebak bang, Qul huwallah bang. Qul huwallah Allah. Mana macam tu? Tapi agak-agak lah. Takkan nak projek Qul huwallah juga. Bang, Qul huwallah. Abang, malam ni malam Jumaat, Qul huwallah. Lampau lah. Malam tu Jumaat tu pun jihad juga. Tu pun jangan main-main kau bunuh orang Yahudi malam tu. Tapi di Kelantan memang itu rahsia mereka. Diorang buat tuan-tuan, memang buat sungguh. Dan diorang kekalkan amalan itu bukan hanya nak menghadap pilihan raya, bahkan keterusan sampai hari ini. Ada guru-guru pondok ni yang memang amalan mereka tak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita minta dengan izin Allah supaya Allah berikan kemenangan kepada Islam dengan keberkatan suratul Ikhlas, insya-Allah. Yang penting ni jangan kita sia-siakan ya. Lebih-lebih lagi bila dah diumumkan ya pembubaran parlimen dan sebagainya, kita kena kuatlah ya. Kalau kita dijaga pos, jaga pondok kawalan, jangan lepas buang tebian, isap pokok, ngapu, jangan ya. Sia-sia kita berjuang Islam. Orang berjuang Islam ni kita jaga akhlak. Alhamdulillah lah. Kita ni tuan-tuan, contoh macam dalam pasukan Hamas Al-Qassam tu kan, dia punya syarat mujahidin dia tak syarat hafal Quran. Sebab Quran ni tak wajib dihafal, tetapi wajib diamalkan. Tapi yang penting jaga sembahyang jemaah, itu amat penting ya. Lepas tu kalau ada didapati seorang isap rokok terus dibuang daripada pasukan mujahidin, tak dibenarkan bersama dengan mujahidin. Dia jaga benda ni. Jadi kita yang isap rokok tu jangan berasa hati lah, ustaz patut macam kamu malas. Bukan tak boleh isap ubat nyamuk lah, ubat nyamuk, insya-Allah. Ubat nyamuk ni ada manfaat tuan-tuan. Saya kena jaga tuan-tuan, caci ke atas kena jaga adab dengan Allah. Tapi itulah kita ni itulah. Time pilihan raya baru nak baik dengan Allah. Bila habis pilihan raya lupa pada Allah. Itu yang masalah kita ni ya. Tapi ingat ya, Qul huwallahu ahad, kita amalkan, insya-Allah Allah berikan kemenangan. Ini amalan untuk guru pondok yang dicerita. Orang kafir rupa-rupanya sebelum perang, diorang pun doa juga pada Allah supaya Allah berikan kemenangan. Yang jadi imam sembahyang hajat Abu Jahal. Kau tengok. Wa an Abdullah bin Sa'labah anna Aba Jahl qala hina taqal qaum Allahumma aqta'na lirrahmi wa atana bima la na'rifu fa ahilhu al-hudatu wa kana al-mustaftiha. Abu Jahal sebelum perang angkat tangan berdoa, bukan jangan main-main. Abu Jahal berdoa, labu-labi belakang aminkan. Apa dia kata? Allahumma, bukan jangan main-main. Aqta'na lirrahmi, mereka lah
Muhammad dan kawan-kawannya lah yang memutuskan silaturahim di Mekah. Kami dah hidup anak beranak, duduk aman damai. Kami, slogan kami, One Quraisy. Tiba-tiba datang Muhammad, dia pecah belahkan kami. Dia bawa idea yang tak mana-mana, aku pun tak tahu. Dia kata tu salah, dia salah. Dia memutuskan silaturahim, ya Allah. Ni Abu Jahal berdoa. Wa atana bima la na'rif. Dan dia bawa datang benda yang kami tak pernah dengar pun. Tak benda-benda dia bawa datang. Fa'ahidhul ghadat. Ya Allah, kau kalahkan mereka. Oh, kau jangan main makmum amin. Tengok. Wa kana al-musyrikun hina kharaju min Makkah ila Badr akhadhu bi astar al-Ka'bah fastaghfirullah. Wa qalu Allahumma sur a'la jundaini wa aqrab al-fi'ataini wa khair al-qiblataini. Seorang ulama tafsir As-Sadi mengatakan, orang kafir Mekah masa nak pergi perang Badar tu, diorang bawa sekali ke lampu Kaabah. Oh, jangan main-main. Dia gerak ke lampu Kaabah tu, bawa pergi perang dengan keberkatan ke lampu Kaabah. Berdoa. Oh, kau jangan main-main ke lampu Kaabah, bagus. Bukan lebih ke lampu kat rumah tu, ke lampu Kaabah. Lalu dia kata apa? Allahumma, ya Allah, unsur a'la jundaini. Kau berilah kemenangan kepada tentera yang paling tertinggi. Dia perasaan dia orang lah. Wa akramal fi'ataini, dan dua puak yang paling dimuliakan. Wa khairul qiblataini, dan sebaik-baik kiblat. Sebaik kiblat, dia tahu tau. Dia orang tahu Nabi masa tu sembahyang masa lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Dia orang menghadap ke Kaabah. Pandai mampu ayun ni. Berdoa minta Allah berikan kemenangan. Tapi alhamdulillah Allah tak makbulkan, bahkan Allah jahanamkan puak-puak ni. Sebab tu kita kadang-kadang kita dah betul dah, kita dah berdoa Islam betul dah, kita berdoa tiba-tiba Allah tak makbul. Bukan bermakna perjuangan kita salah, perjuangan itu betul, tapi kita banyak kekurangan. Kekurangan kita amat banyak. Hubungan kita dengan Allah amat jauh. Al-Quran kita jarang baca. Kadang-kadang baca tapi tajwid pula tak betul. Aduh, tak betul pula tajwid. Tajwid betul dah, makna pula tak faham. Itu semua benda-benda yang boleh menyebabkan kerugian di dalam perjuangan. Sebab tu na'udzubillah min zalik, harap-harap kita jangan menjadi penyebab kepada kekalahan Islam. Na'udzubillah. Bimbang besok kepada masyarakat kan, Allah kata punca kau lah Islam kalah. Kau sembahyang pun tidak, anak bini tak tutup aurat, dengan sebab kau lah Islam tak benar. Jangan, na'udzubillah. Semua kena berubah, semua kena baik. Pasal apa? Kita ni semua akan mati belaka bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang kafir pun minta pertolongan dengan aku, tapi aku tak berikan pertolongan, sebab pertolongan aku hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan betul lah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tentera-tentera kufar Makkah diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, pada ayat yang seterusnya, yang Allah Ta'ala cerita perangai golongan kafir dan golongan munafik.